Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Suzan Farm. Seperti biasa, saya Subhi Zamani. Okey, topik kita pada kali ini adalah tips untuk pemula yang baru nak belajar untuk bela anak suap induk sangkona ataupun apa-apa jenis anak burung parrot yang kita nak bela. Jika anda baru sahaja nak belajar untuk membela anak suap induk sangkona ataupun apa-apa jenis anak suap parrot untuk tujuan hand feeding ni, ada beberapa perkara yang anda perlu tahu. Ada beberapa benda yang wajib anda sediakan sebelum anda membeli anak suap parrot ataupun anak suap sangkona, ataupun jika anda telah pun memiliki anak suap yang baru saja menetas dan anda nak keluarkan daripada nest box untuk tujuan hand feeding, maka ada beberapa benda ni yang anda wajib sediakan terlebih dahulu. Okey, sebelum tu saya ingin memperingatkan kembali kepada anda semua, apa yang saya kongsikan dan apa yang saya tunjukkan kepada anda ini hanyalah berdasarkan kepada pengalaman saya sahaja sepanjang saya memelihara induk sangkona ni. Jika anda dapati cara saya kurang berkesan untuk anda, anda boleh saja cuba meniru cara orang lain pula. Sebabnya lain orang, lain caranya. Begitu juga dengan pengalaman dia. Lain orang, lain dia punya pengalamannya. Masing-masing ada pengalaman masing-masing. So, apa yang saya tunjukkan kepada anda ni hanyalah berdasarkan kepada pengalaman saya sahaja. Okey, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom saya tunjukkan apa barang yang perlu anda sediakan. Okey, pertama sekali, apa yang perlu kita sediakan adalah incubator untuk anak suap itu. Okey, so anak suap tu nanti kita perlu letakkan di dalam incubator sehingga umur anak suap itu mencecah 2 bulan, baru kita pindahkan kepada kurungan yang lain pula. Untuk incubator ni, anda boleh saja membeli incubator yang sedia ada di pasaran sekarang ni. Okey, tetapi harganya agak mahal. Okey, jika anda mahukan incubator yang low cost ataupun low budget, anda boleh saja ikut cara saya. Kita hanya DIY saja incubator ni. Okey, untuk kita DIY incubator ni, apa yang kita perlukan adalah yang pertama sekali kita perlukan dia punya bekas. Okey, so bekas yang akan saya gunakan adalah bekas akuarium ni yang bersaiz sedang. Okey, ini adalah bekas yang akan saya gunakan sebagai dia punya bekas incubator. Kemudian apa yang perlu kita sediakan adalah dia punya medium sarang ataupun tempat dia tidur. Okey, so apa yang saya gunakan adalah serbuk kayu hamster saja. Okey, serbuk kayu yang saya gunakan ni, okey, saya cadangkan anda gunakan serbuk kayu yang jenis lembut. Okey, serbuk kayu ni dia ada dua jenis. Yang pertama yang jenis lembut macam ni lah. Yang kedua dia sedikit keras. Okey, saya cadangkan kepada anda jangan menggunakan serbuk kayu yang keras. Sebabnya nanti anak suap anda tidak akan selesa dan juga anak suap anda itu akan terkena bintik-bintik ruam pada badan dia. Okey, untuk anak suap parrot yang bersaiz besar seperti makau, anda boleh menggunakan serbuk kayu yang jenis pellet ataupun serbuk kayu tu dia berbentuk seperti dedak ayam. Okey, dia panjang-panjang. Okey. So untuk anak induk parrot ataupun makau yang bersaiz besar, anda boleh gunakan serbuk kayu yang jenis pellet. Sebab serbuk kayu tu dia agak besar dan dia tidak berhabuk. Tujuan kita menggunakan serbuk kayu ni adalah untuk kita nak memanaskan badan dia di dalam incubator ataupun di dalam kurungan nanti. Okey, dan juga tujuan kita menggunakan serbuk kayu ni adalah supaya serbuk kayu ni boleh menyerap dia punya najis kotoran yang dihasilkan oleh anak induk suap tu nanti. Dan pastikan anda menukar serbuk kayu ni dengan kerap supaya untuk kita menjaga dia punya higien. Sebab kalau kita jarang menukar serbuk kayu ni dan kita membiarkan sahaja kotoran itu berada di dalam incubator ataupun kurungan anak suap ni nanti,
anak suap tu dia mudah terkena penyakit, okey? Dan berkemungkinan anak suap anda mungkin akan mati. Okey, seterusnya apa yang kita perlukan untuk intubator ni adalah kita perlukan lampu kepada intubator. So lampu ni bertujuan untuk kita nak panaskan suhu di dalam intubator ni lah. Untuk lampu ni terpulang kepada anda, sama ada anda nak gunakan apa-apa jenis lampu saja. Akan tetapi saya nasihatkan kepada anda semua, jangan sesekali menggunakan lampu yang berkuasa tinggi ataupun lampu yang melebihi kapasiti 10 watt ke atas. Kalau nak selamat, anda boleh saja menggunakan lampu ayam ataupun lampu torchlight ataupun lampu yang jenis kecil tu. So itu adalah lebih selamatlah untuk anak suap anda nanti. Dan anda boleh pasangkan dalam intubator ni nanti. Okey, lampu yang saya akan gunakan ni adalah lampu meja kecil saja. Okey. Ini adalah lampu yang saya akan gunakan. Lampu meja kecil ni yang saya beli di kedai Mr. DIY. So anda boleh cari di kedai Mr. DIY lampu yang macam ni ataupun anda boleh cari apa-apa jenis lampu saja asalkan dia bersaiz kecil. Okey, so dia punya harga pun tak mahal, lebih kurang dalam RM5 ke RM10 saja untuk satu lampu ni. Okey, untuk lampu ni sebenarnya dia datang dengan cahaya yang berwarna kuning. Akan tetapi saya sebenarnya agak kurang gemar menggunakan lampu yang berwarna kuning. Okey, sebabnya apabila kita menggunakan lampu yang berwarna kuning ni, dia punya cahaya tu terlampau cerah. Okey. Dan apabila cahaya terlampau cerah, kita pancarkan terus kepada anak suap kita nanti, ini sedikit sebanyak memberi efek yang tidak bagus kepada anak suap. Sebabnya kemungkinan besar anak suap kita itu nanti dia akan menjadi buta ataupun mata dia itu akan menjadi kabur lah. Sebab dia terlampau lama melihat cahaya yang terlampau cerah, okay, di hadapan dia. So benda tu kita kalau boleh kita elakkan lah. So cara dia macam mana saya buat, saya tukarkan dia punya warna lampu ni kepada warna yang lebih redup ataupun warna yang sedikit gelap lah. So saya menggunakan pen marker ni saja. Okay, saya menggunakan pen marker yang berwarna biru ataupun anda boleh saja menggunakan apa-apa jenis warna asalkan dia gelap lah dan tidak terlampau cerah. Okey, so saya menggunakan marker pen ni, kemudian saya contengkan saja di bahagian permukaan lampu, lampu meja ni. Okey. Alright. So dengan cara tu saya boleh mengurangkan dia punya efek kecerahan cahaya dia. Okey. Ini adalah dia punya cahaya lah. Dan dia punya asal dia berwarna kuning. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali apa yang kita perlu sediakan adalah dia punya kain lah, kain penutup untuk kita punya intubator ni. So apabila kita dah letak anak suap nanti dalam intubator, kita perlu tutup dia punya permukaan hadapan intubator ni supaya anak suap ni dia tidak mudah terganggu dengan aktiviti-aktiviti di luar. Jadi senanglah kita punya urusan untuk kita nak jaga dia. Sebab untuk anak suap yang berumur di bawah 2 bulan ni, memang kita kena elakkan dia daripada banyak melihat aktiviti luar. Okay. Dan kita perlu banyakkan dia untuk berehat di dalam intubator saja. Dan kita perlu jaga dia punya pemakanan lah. Sebabnya jika banyak dia punya pergerakan nanti akan sulit kepada kita dan banyak urusan yang kita perlu buat. So ini adalah kain. Okay. Kain ni terpulang kepada anda nak gunakan kain apa saja. Okay, asalkan kita boleh menutupi kawasan permukaan untuk intubator ni nanti. Okay, so mari kita set upkan pula intubator ni ikut apa yang peralatan yang telah kita ada ni. Okey, jom. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Okey, mula-mula kita masukkan dulu serbuk kayu ni dalam bekas akuarium ni. Okey. Okey, untuk serbuk kayu ni kita masukkan jangan terlampau banyak. Okey. Agak-agak dah cukup. Agak-agak saja ya. Jangan terlampau banyak. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Dan kalau boleh, selepas kita dah masukkan serbuk kayu ke dalam bekas ni, kita tekan-tekan sikit dia punya serbuk kayu tu supaya serbuk kayu tu dia sedikit mampat lah. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Okey, kemudian kita pasangkan pula lampu ni pada bodi kiri dan kanan bekas incubator ni. So pertama sekali saya letakkan double side tape yang jenis tebal di bahagian bawah lampu ni. Okay, so mudah untuk kita nak lekatkan pada bekas aquarium ni. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Lampu ni senang sebab dia boleh adjust dia punya kedudukan dia. Jadi sebab itulah saya menggunakan lampu jenis ni. Sebab senang kita nak ubah kedudukan dia, kita nak adjust dia mudah sikit. Dan lampu ni juga kita boleh charge dia punya bateri menggunakan wire USB saja. So kita pasang yang kedua di bahagian sebelah lagi. Okay. Alright. So inilah dia keadaan kita punya incubator ni. Okay. Dan apabila kita tutup, setelah kita tutup dia nanti, okay, lepas kita dah masukkan anak swab tu nanti, barulah kita tutup dia punya permukaan. Okay. Kita masukkan kain dalam ni. Kita tutup dia punya bahagian depan dia. Alright. Kemudian kita halakan lampu ni ke bawah. Dan barulah kita onkan lampu ni. Sekarang ni cerah. Memang tak nampak lah dia punya keadaan lampu dia. Okay. So itulah dia. Inilah dia. Kita punya incubator yang kita DIY, kita buat sendiri. Okay. So ini adalah incubator yang low budget lah, ataupun kita jimat dia punya kos. Alright. Okay, yang seterusnya, apa yang kita perlukan adalah makanan swab dia. So saya ada tunjukkan kepada anda macam mana saya menyediakan dia punya makanan swab ni pada video yang lepas. So pada anda yang masih lagi belum menonton, anda boleh saja menonton video saya yang saya tunjukkan macam mana saya menyediakan dedak ataupun makanan swab ni kepada anak swab induk sangkonia saya. Okey, so kali ini saya tunjukkan lagi sekali kepada anda antara bahan yang saya gunakan sebagai makanan swab untuk anak swab induk sangkonia saya ni. Okey, yang pertama sekali, apa yang saya sediakan adalah dia punya Nestum ataupun susu formula untuk hand feeding. Okey, susu formula yang saya gunakan ini adalah yang jenis KT XZ hand feeding. Okey, ini adalah keluaran KT. Dan anda boleh cari serbuk Nestum ni ataupun makanan hand feeding ni di mana-mana kedai haiwan ataupun pet shop yang menjual burung parrot ni.
ataupun anda boleh saja mencari dedak hand feeding ni, okey, susu formula hand feeding ni di setiap kedai Shopee. Okey. Yang kedua, apa yang kita perlukan adalah dia punya shrink ataupun picagari. Okey, picagari ni kita perlu sediakan bertujuan untuk kita nak suap kepada anak suap itu nanti. Okey, so apabila kita nak suap anak suap nanti, kita perlu menggunakan picagari ni. Okey, untuk picagari ni anda boleh saja menggunakan picagari yang sedia ada di pasaran. Okey, di mana-mana kedai pet shop dia ada jual picagari khas lah untuk kita nak suap anak induk sangkuna ni ataupun apa-apa jenis anak burung. Akan tetapi jika anda nak jimatkan kos, anda boleh saja menggunakan picagari ni yang anda boleh beli di mana-mana farmasi. So picagari ni pastikan anda beli picagari yang mempunyai corong panjang di hadapan dia. Bukan picagari yang untuk kita gunakan jarum. Okey, picagari yang kita perlu gunakan adalah picagari yang jenis corong. Okey, yang ketiga, barang yang kita perlu ada adalah tiup getah. Okey, tiup getah tayar basikal ni. So ini adalah dia punya bahan yang akan kita gunakan untuk kita nak suap anak suap sangkuna ataupun apa-apa jenis burung yang kita nak belah nantilah. So tiup getah ni kita akan sambung kepada picagari ni nanti. Kemudian barulah kita seduk dia punya makanan suap ni, barulah kita suap ke dalam mulut anak suap kita nanti. Untuk mengetahui macam mana cara-cara untuk kita nak suap anak suap induk sangkuna ni ataupun apa-apa jenis anak burung ni, anda boleh tonton kembali video saya yang saya dah post sebelum ni. Okey, so inilah dia bahan-bahan yang anda perlu sediakan terlebih dahulu sebelum anda membeli ataupun anda membela anak suap induk sangkuna ataupun apa-apa jenis anak induk burung yang anda nak bela selepas ni. So inilah dia bahan-bahan dia. Okey, sekarang ni apa kata kita keluarkan pula anak suap sangkuna ni yang masih lagi berada di dalam nest box. Okey, jom. Okey, sebelum kita nak keluarkan anak induk sangkuna ni daripada dia punya nest box, apa yang perlu anda tahu adalah dia punya keadaan semasa anak induk sangkuna ni. So, waktu bila kita nak keluarkan anak induk sangkuna ni daripada dia punya nest box? Okey, yang pertama, saya akan tentukan terlebih dahulu dia punya umur semasa anak induk sangkuna ni. Okey, saya hanya akan mengeluarkan anak induk sangkuna ni apabila dia sudah mencapai umur 2 minggu dan ke atas saja. Okey, saya cadangkan kepada anda dan saya sarankan kepada anda jangan sesekali mengeluarkan anak induk sangkuna yang berada di dalam nest box pada waktu dia masih lagi berumur di bawah 2 minggu. Okey. So apabila umur anak induk sangkuna ni masih lagi berada di bawah 2 minggu dia punya umur, berkemungkinan besar anak induk ni dia tidak akan bertahan lama. Dan berkemungkinan besar risiko dia adalah anak induk sangkuna ni nanti dia akan mati. So saya nasihatkan kepada anda, anda keluarkan anak induk ni daripada dia punya nest box hanya setelah dia mencapai umur 2 minggu dan ke atas. Okey, yang kedua, saya hanya akan keluarkan anak induk sangkuna ni daripada dia punya nest box hanya apabila anak induk sangkuna ni telah pun memiliki bulu-bulu di bahagian tubuh dia ataupun dia telah pun dinaiki bulu pahat. Okey, apabila saya tengok dah ada bulu pahat pada bahagian tubuh badan dia, barulah pada waktu tu saya akan keluarkan anak induk sangkuna ni dari nest box dia lah. Okey, yang ketiga, saya hanya keluarkan anak induk sangkuna ni daripada nest box hanya apabila saya telah siap ataupun saya telah sediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk anak induk sangkuna ni nanti seperti mana yang saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi. Sekarang ni jom kita tengok
keadaan dia dan kita keluarkan anak induk sangkuna ni daripada dia punya nest box. Okay, let's go. Okey, mula-mula sekali apa yang perlu kita lakukan adalah semasa kita buka dia punya nest box ni, kita perlu tutup sekejap dia punya lubang masuk ke dalam nest box ni supaya induk dia tidak mengganggu proses untuk kita keluarkan anak dia. Okey, so kita tutup dulu. Biasanya memang induk ni dia akan tunggu di luar nest box ni lah, dan mungkin dia akan masuk terus ke dalam nest box ni. So inilah dia keadaan di dalam nest box ni, dan inilah dia keadaan anak yang akan kita keluarkan sekarang ni. So anda boleh tengok dia dah pun ada bulu-bulu sedikit. Okey, itu yang paling kecil. Tidak ada masalah untuk kita keluarkan sebab ada 3 ekor anak suap ni yang sudah memiliki bulu. So 3 ekor anak suap ni nanti dia akan membantu anak suap yang paling kecil tu untuk panaskan badan dia. Okey. Kalau anak suap tu hanya seekor saja, saya nasihatkan jangan keluarkan lagi. Tunggu sehingga anak suap tu dah ada bulu seperti mana yang besar ni. Okey. So sekarang kita keluarkan satu persatu. Hati semasa keluarkan dia. Dia anak suap kita yang kita keluarkan banyak 4 ekor. Sangat-sangat comel ya. Okey, so anda boleh tengok sendiri keadaan dia punya nest box setelah kita keluarkan anak suap tadi. Betapa kotornya dia punya keadaan dalam nest box ni. Okay, so apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita bersihkan dahulu kotoran-kotoran yang ada di dalam nest box ni lah. Okey, jom kita bersihkan dulu. Okey, so sekarang ni kita dah bersihkan sedikit dia punya kotoran di dalam nest box ni. Okey. Sikit-sikit tu tidak mengapalah. Okey. Dan apa yang kita perlu lakukan selepas kita dah bersihkan dia punya nest box ni, kita masukkan sedikit serbuk kayu di dalam nest box ni. Okey. Okey, kita taburkan sedikit serbuk kayu di dalam ni.
Okey, selalunya selepas kita keluarkan anak swab ni daripada dia punya nest box, berkemungkinan besar untuk parrot spesies Sancornea ni, kebiasaannya sebulan ataupun 2 bulan selepas kita keluarkan anak daripada nest box ni, dia akan mula bertelur balik lah. So ini adalah persediaan awal untuk kita sediakan dia punya nest box ni untuk dia kembali bertelur. Okay. So bila dia dah nak start bertelur nanti, kita akan tengok banyak bulu-bulu yang ada di dalam dia punya nest box ni. So itu adalah dia punya tanda-tanda awal lah sebelum dia mula bertelur. Okey, sekarang kita dah selesai mencuci dan membersihkan nest box ni. Alright. Okey, so apa yang perlu kita lakukan selepas kita dah keluarkan anak swab induk Sancornea ni daripada dia punya nest box adalah lepas ini kita perlu swabkan dia terlebih dahulu menggunakan kita punya susu formula tadilah yang kita dah sediakan sebentar tadi. Untuk cara-cara macam mana kita nak swab anak induk Sancornea ni, anda boleh tengok balik pada video saya yang saya dah post sebelum ni kepada anda. So dalam video tu anda boleh belajar macam mana kita nak swab anak induk Sancornea yang masih lagi kecil seperti ini. Okey, jangan lupa tonton video itu sampai habis sebab banyak benda yang saya kongsikan kepada anda. Jadi anda boleh terus menonton video saya yang saya post sebelum ni tentang macam mana saya bancuh susu formula tu dan juga macam mana cara untuk saya swab anak induk Sancornea ni. Okey, sekarang ni saya dah pun swab anak induk Sancornea ni. So, apa yang perlu kita lakukan selepas ni adalah kita biarkan saja di dalam incubator yang kita buat ni. So, kita on saja lampu dia nanti. Okey, untuk anda yang berada di kawasan yang bersuhu agak dingin, okey, saya sarankan supaya anda onkan lampu ni sepanjang masa supaya anak induk ataupun anak swab anda ni dia sentiasa panas dia punya badan lah dan tidak terdedah dengan suhu yang dingin. Sebab untuk anak swab ni memang kita tidak boleh dedahkan dia dengan suhu yang terlampau dingin. Sebabnya nanti anak induk ni dia boleh mati. Okey. So sekarang ni kita on saja lampu ni. Jika kita rasa suhu tempat tu agak dingin, kita on saja lampu dan kita tutup dia punya bahagian hadapan ni lah supaya dia supaya dia tak terganggu dengan aktiviti-aktiviti di sekitar dia. Okey? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jika anda ada apa-apa persoalan, bolehlah anda tanya kepada saya melalui ruangan komen di bawah video ini dan saya akan jawab persoalan anda pada masa akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jika anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Okey, sebelum saya mengundur diri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda sebab sudi menonton video ini sampai habis. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang notification supaya anda tidak terlepas untuk menonton video saya pada masa akan datang. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Saya Subhi Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms.